Salam sejahtera kepada semua murid-murid kesayangan cikgu. Berdasarkan analisis minda sihat, terutamanya senarai keperluan murid, terdapat 25 orang murid di mana mereka mengalami kebergantungan internet yang tinggi. Okey, jadi di sini merupakan topik ulang kaji kita pada Google Meet yang lepas. Dalam satu hari, cikgu dah tanya hari itu, boleh ke tidak kalau tidak pegang gadget ataupun tidak tengok telefon, komputer ataupun tab. Okey, kita tahu dia memang gadget keperluan, merupakan keperluan pada masa sekarang. Terutamanya sejak pandemik COVID-19. Tapi kita tidak mahu murid-murid mengalami kebergantungan internet yang tinggi. Menurut kajian di Asia Timur, kanak-kanak yang mengalami masalah rabun kerana penggunaan gadget meningkat sehingga 85%. Okey, sumber daripada tersebut. Di skrin ni boleh tengok. Cuba rujuk kepada diri sendiri. Adakah murid-murid mempunyai tanda-tanda seperti ini? Suka tidur pada waktu malam dan selalu terbangun semasa tidur. Yang kedua, aktiviti harian mereka lebih kepada baring dan tidak bergerak, statik. Maksudnya muscle tidak banyak digunakan ataupun otot lah. Seterusnya, ketagihan dengan telefon pintar atau tab. Tidak boleh berengang walaupun seminit. Sikit-sikit nak telefon. Kalau telefon diambil, dirampas, boleh menyebabkan dia, kalau budak kecil perah, dia mungkin menangis. Kalau yang sudah dewasa, dia mungkin boleh marah lagi. Kenapa ambil? Saya belum puas tengok lagi. Dia ada perasaan ataupun fikiran macam itulah. Okey, seterusnya simptom dia selalu menggosok permukaan mata mereka. Simptom seterusnya, cepat penat dan mudah sakit apabila melakukan aktiviti yang berat. Kenapa? Sebab tidak biasa lagi buat aktiviti yang berat. Seperti exercise, menyapu, mengemop. Sebab bila terlalu banyak masa dengan gadget, dia cuma duduk, baring, tangan cuma pegang telefon, scroll ataupun main game ke. Seterusnya, tidak dapat menumpukan perhatian penuh semasa belajar kerana teringatkan dia punya game ataupun sebab kita tahu gadget tu memang benda yang menghiburkan sebab gambarnya boleh bergerak, ada animasi, ada suara, tetapi bila murid tengok buku cuma keluar hitam dengan putih, jadi benda tu menjadi semakin tidak menarik. Tetapi kita tahu banyak bahan ilmiah sebenarnya dari buku. Simptom seterusnya adalah sering menyorok, bersembunyi ataupun malu apabila bercakap dengan orang. Sebab bila dia tengok tu, tengok saja, dia kurang bercakap. Jadi kalau tahun 6 kita ada satu pentafsiran psikometrik dipanggil sebagai verbal linguistic. Kalau pelajar yang tidak pandai ataupun jarang bercakap, verbal linguistic dia boleh turun dia punya markah. Seterusnya yang last sekali adalah cepat marah dan melenting apabila ditegur. Yang ini bisa berlaku terutamanya yang tahun 6 pernah ada satu, di mana-mana pun ada lah, di mana budak ni dia nak beli skin ataupun peralatan, contohnya dalam game Mobile Legends ataupun di game Roblox, nak beli Robux untuk upgrade dia punya avatar tersebut ataupun dalam game tersebut dan banyak lagi. Okey, apabila ibu bapa tak beli, dia marah. Sedangkan zaman pandemik sekarang kita sepatutnya lebih pandai dan berjimat cermat guna untuk kecemasan. Okey. Okey, yang ini merupakan sebahagian kesan buruk terhadap gadget yang tidak dikawal terhadap kanak-kanak. Okey, cikgu tak mainkan video ni, tapi kalau kamu baca dia punya tajuk,
dia kena serangan saraf di muka akibat bermain gadget terlalu lama. Tengok berapa lama? Berapa jam? Ya, 9 jam. Kadang-kadang bayi pun sudah start menunjukkan yang dia sikit-sikit nak telefon. Kalau tak tengok telefon, dia boleh menangis. Dari baby lahir terus pasang lagu. Okey. Okey, yang ini anak main game 9 jam hampir kena sawan bahagian muka. Sampai dikerjakan di hospital, lepas tu bila scan otaknya tak mempunyai masalah dan sehat, walaupun tak terbukti secara perubatan yang sawan muka dihadapi oleh John berkaitan dengan ketagihan main game. Doktor menasihat ibu bapa John untuk menjauhkan semua gadget dari anak-anak. Okey, yang ini untuk kamu tahu, jika gadget ini ataupun penggunaannya tidak dibendung dari awal, kesan yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Okey, jom kita tengok apa kesan bahaya dan keburukan ketagihan gadget kepada kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Kesan kepada kesihatan fizikal anak. Okey, kita merujuk kepada diri sendirilah. Okey. Melihat skrin terlalu lama boleh menyebabkan sawan, masalah mata seperti miopia dan keletihan mata. Macam mana? Tengok cermin mata tu, tepi-tepi dia ada warna hitam ke tidak? Kalau ada, maksudnya letih lah tu, ataupun kekurangan oksigen, kurang rehat. Seterusnya, kanak-kanak akan kekurangan waktu tidur mereka kerana setiap 15 minit di hadapan telefon, mereka sudah hilang 60 minit waktu tidur mereka. Maksudnya kualiti tidur hilang. Maksudnya tidur yang betul-betul tidur tak fikir apa-apa, jangan terbangun terganggu sebab nak telefon, macam itulah. Seterusnya, turun berat badan, susut, boleh menyebabkan hilang selera makan, menyebabkan mereka tidak mendapat nutrisi yang cukup untuk pembesaran. Kadang-kadang mereka makan pun nak makan dengan cepat-cepat, lepas tu tak peduli, yang penting cepat. Kadang-kadang masa makan pun tengok telefon. Dia tak tahu masa makan ke ataupun masa bermain, tak dapat bisa lagi. Seterusnya, imun badan merosot. Kita tahu zaman COVID kita kena kuatkan badan. Okey, jadi jangan terlalu lama bermain telefon. Banyak masa yang dihabiskan secara statik, maksudnya tidak bergerak, tidak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Kadang-kadang pijak lantai rasa berdebu pun tak nak pergi ambil penyapu dan sapu. Kadang-kadang tengok pinggan kotor di dapur, biar saja. Yang penting dia cepat pegang telefon. Okey. Anak yang baik ataupun pelajar yang baik, memang dia akan pergi cuci pinggan kalau dia tengok ada pinggan ataupun gelas yang kotor di sinki. Sekurang-kurangnya kamu melakukan aktiviti. Seterusnya, kesan kepada kesihatan mental anak ataupun merujuk pada diri sendiri. Yang pertama adalah tingkah laku mereka boleh berubah-ubah. Emosi tidak stabil sehingga boleh menyebabkan depresi. Yang kedua, sifat agresif mereka semakin menjadi-jadi. Ini boleh memudaratkan kesihatan mental mereka. Maksudnya cepat marah, meronta-ronta. Bila dia marah dengan, katakan dia bergaduh dengan adik-beradik, lepas tu adik-beradik dia menangis lagi, komplain dengan ibu bapa, lepas tu ibu bapa pun marah kamu lagi ataupun pelajar yang tu tadi. Jadi dia boleh menyebabkan suasana yang tidak elok lah, terutamanya berebut telefon ataupun apa-apa. Kebolehan untuk berfikir, menguasai emosi dan menahan diri akan terjejas dan teruk. Seterusnya adalah masalah kerisauan melampau, rasa sunyi. Tak ada telefon macam rasa pelik lah, tak ada telefon. Sikit-sikit nak cek telefon, banyak benda nak cek sana. Mengasingkan diri, mood tidak menentu dan kerap melawan. Seterusnya, ini untuk tindakan ibu bapa. Macam mana? Pertama,
yang disarankan kita bagi mereka limit masa. Satu hari boleh guna berapa jam untuk gadget, untuk belajar berapa, untuk bermain berapa. Okey. Kita tahu nak buat kerja rumah pun memang perlu gadget, perlu telefon, YouTube, tengok link Google Classroom, semuanya online. Tetapi jangan terlalu lama. Contohnya lepas habis buat kerja rumah, terus dia main game sampai berjam-jam, lama tu. Terusnya untuk ibu bapa, penuhi masa mereka dengan aktiviti pembelajaran yang menarik. Beri mereka seberapa banyak aktiviti atau tugas seharian yang bermanfaat. Cuci pinggan, menyapu, banyak lagi benda boleh buat di rumah kan, lap meja, susun atau perabot, lipat baju. Okay, seterusnya fokus dan berikan perhatian penuh kepada anak-anak. Kadang ibu bapa pun perlu letakkan telefon di tepi dan beri perhatian kepada anak-anak. Seterusnya, terokai minat anak-anak dan lakukan aktiviti yang mereka minati bersama. Ada yang minat puzzle, benda, maksudnya ni benda mewujud lah. Ada yang minat muzik, tak apa, boleh ajar cari instrumen, tak ada instrumen, boleh ikut tempo beat drum, mana-mana pun boleh ketuk. Second dia macam buat satu muzik. Okay. Terusnya boleh kenakan mereka kepada pelbagai ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Maksudnya bukan setakat ilmu di dunia, boleh ajar mereka bagaimana untuk sembahyang ataupun baca. Okay, seterusnya bercakap dengan anak pada paras mata yang sama supaya mereka tahu apa yang kita cakap itu adalah penting. Seterusnya, pantau prestasi anak dan pastikan anda tidak terlalu menekan mereka untuk buat sesuatu. Okay. Yang ini saya suka, bercakap dengan anak pada paras mata. Memang saya kadang-kadang saya pegang bahu anak saya dan saya cakap dengan mereka. Bermain gadget terlalu lama boleh menjejaskan kemahiran motor mereka ataupun otot-otot kamu lah untuk bergerak. Sedangkan ini adalah kemahiran yang paling banyak digunakan semasa pembesaran kanak-kanak. Jadi kita tahu bahaya gadget kepada kanak-kanak. Okey. Cikgu tak tekan video, cikgu pergi pada seterusnya. Okey, yang ini cikgu sudah beritahu tadi. Okey. Masih belum terlambat. Okey, kita bekerjasama. Okey. Pertama sekali boleh buat beberapa aktiviti ini untuk tingkatkan kemahiran motor murid-murid. Okey. Boleh bermain pasir yang halus. Kalau tak ada pasir, macam mana? Ada pasir yang boleh dibeli. Kalau tak ada, carilah apa-apa game yang penting dia mau wujud, boleh dipegang macam tu. Boleh bermain dengan tanah liat, boleh menggunakan aktiviti memotong dan menampal kertas. Kalau tengok sini dia menggunakan gunting, tampal. Okey. Anak-anak yang pandai dia bagi screwdriver dan spana. Baiki, kadang-kadang radio yang dah rosak dia buka, ataupun permainan yang rosak dia buka. Buka, tengok apa dalam dia, pasang balik. Okey. Seterusnya menyusun objek mengikut bentuk dan warna. Okey. Ajar mereka cara dan teknik untuk menjahit. Buat rantai menggunakan straw, melukis mengikut bentuk yang telah disediakan. Lakukan aktiviti seni dan craft. Kadang ibu bapa dia kata macam mana nak buat kalau tidak masa dan dengan anak. Okey. Memang bukan mudah sebab kita tahu ibu bapa dari pagi sampai petang kerja, lepas tu perlu masa yang berehat. Okey. Banyak masa dihabiskan untuk mengurus rumah lagi. Lepas tu kekangan untuk melakukan aktiviti bersama. Lepas tu waktu yang terhad untuk melakukan aktiviti bersama. Kebiasaan yang saya dapat tengok ataupun lihat, nak disiplinkan anak menggunakan
rotan, hanger ataupun cara marah, memang dia cepat, tetapi dia membawa kesan yang tidak baik untuk jangka masa yang panjang, terutamanya kepada para pelajar yang sekarang. Sebab kita tahu mereka mempunyai ingatan. Kita tidak tahu sejauh mana ingatan itu mempengaruhi mereka nanti. Kalau menjadikan positif, okey. Kalau terlebih, boleh membuatkan mereka trauma.